Okey, kita kembali di Malaysia hari ini, kembali di foyer lobi Sri Pentas ini. Pemeriksaan dasar ringan sedang dilaksanakan. Nampaknya warga kerja Media Prima cukup bagus yang turun. Dan tadi darah naik kan. Ini mungkin lagi naik. Tadi berlari-lari kita. Kita kenalkan dulu. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Fikri Azmi, Sektor Pencegahan dan Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan Anim, kenapa saya nampak macam sama tinggi dah? Saya nampak lebih tinggi. Saya sudah buang apa yang diperlukan buang sebab saya nak cek BMI saya sekarang ni. Betul, doktor? Betul. Tapi doktor, saya nak bagi tahu awal. Mic pad saya ni 1.5 kilogram. Jadi tolak macam mana siap, pun kita kena tolak siap-siap doktor ya. Okey doktor. Baik, sementara tu Anim kita nak tengok Anim punya BMI. Tinggi dulu kan? Okey doktor, sementara tu kita melihat Anim punya tinggi dan berat. Kenapa sebenarnya saringan ini perlu dilaksanakan dan rakyat Malaysia perlu peka dan sakna berkenaan dengan saringan awal ni? Okey, alright. Untuk pelaksanaan saringan, kita perlu laksanakan kita punya pelaksanaan saringan kesihatan at least sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan kita galakkan kepada mereka berumur 18 tahun ke atas dan terutamanya kepada umur 40 tahun dan ke atas. Sebagai contoh, kita punya tajuk kita hari ini, saring awal, cegah awal. Jadi apa yang kita nakkan adalah supaya kita, rakyat Malaysia mengetahui status kesihatan kita. Sebagai contoh saya ambil untuk penyakit kencing manis. Kita ada 18.3% rakyat Malaysia ada penyakit kencing manis. Tetapi cuma 9.4% saja yang tahu dia ada kencing manis. Jadi 8.4% dia tak tahu dia kencing manis. Yang lagi risau bila tak tahu tu. Kan? Bila tak tahu tak ada simptom pula tu, itu yang risau. Okey, antara simptom awal ataupun apa yang kita perlu tahu adalah dengan menyaring BMI lah. BMI ni indikator yang paling awal untuk kita tahu sama ada kita obesity ke dan sebagainya, betul tak? Betul. Okay. Contohlah sekarang ni. Oh, berapa? Dia bila dah normal dia tak tunjuk lah. Dia kan, bila tak normal kita sembunyi buat tak tahu. Okey, sekarang ni mungkin doktor nak kongsikan juga sedikit penerangan daripada result ataupun keputusan saya ni, doktor. Okey, untuk BMI apa yang kita tengok ada daripada kita punya berat dan tinggi. Sebagai contoh dekat sini kita ambil tinggi ni 1.6 meter, maksudnya 160 cm dan berat 56 kilogram. Jadi BMI ni kita kira ada 56 bahagi dengan 1.6 kali 2 lah. So kita dapat 21.88 which is normal. Kita target di bawah 20. Bawah 25. Maknanya bacaan saya 21.88. Ni dia tak tolak ni doktor ni. 56 dia ambil 56. Patutnya tolak 1.5. Tapi kalau rendah sangat dia underweight. So underweight pula juga ke? Farihan kena buat juga ke? Farihan mestilah kena buat. Kita nak tahu juga. Dia mungkin takut underweight Tak ya. Saya kalau Anim tinggi 160 tadi. 60 Okey doktor. Saya pendek saja. Doktor, macam mana kalau kita nak kategorikan 157? Kira balik. Dia tak puas hati tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita tengok semula. 157.3. Poin 3 tu penting ya. Poin 3 tu penting. Okey, sambil-sambil Fariha memeriksa BMI tersebut, kita nak tahu juga kalau mungkin kondisinya underweight. Sebab kita selalu dengar obesity, normal, kan? Overweight. Jadi kalau underweight ni apa antara possibility yang kita perlu fahami? Indikator untuk apa? Mungkin simptom yang kita perlu tahu. Kalau untuk underweight ni mesti kita tengok kepada dia punya berat badan lah. So bila underweight ni yang kita perlu saya boleh kata mungkin ambil perhatian lah. Faktor nutrisi, pemakanan ataupun daripada apa yang dia makan lah. So bila underweight ni banyak penyakit yang mungkin kita tak dapat kesan ataupun daripada keadaan underweight itu sendiri boleh melit kepada penyakit-penyakit lain. Jadi sebab kita risau bila dah underweight ni kurus je kan? Ingatkan macam sihat je, betul tak doktor? Okey, jom. Siapa tu? Macam mana pula result Fariha? Normal. Okey, cantik. Setakat ini semuanya berjalan dengan lancar tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih Encik Rusdan dan Encik apa? Encik Am, terima kasih Encik Am. Di sebelah sini adalah untuk mengambil tekanan darah. Dua orang sedang ni kita beri peluang jugalah. Ini antara kaki tangan Media Prima. Tak boleh cakap Cakap kan nanti
Oh, ni dah. Okey. Sudah, selesai sudah? Sudah. Nampak normal, cantik 118. Lepas ni boleh makan lagi dekat kafe kita. Oh, belum makan lagi. Lepas ni boleh makan dah lah. Terima kasih. Sementara ni ambil tekanan darah, bacaan mungkin tipu. Okey, doktor, bagaimana kita nak melihat bahawa macam doktor melihat rakyat Malaysia sekarang macam mana? Dah apa? Kecanaan memang kan? Tahun 2024 ini. So, kita melihat dari kita juga untuk saringan kesihatan, kita ada satu kajian morbidity kebangsaan, National Health Morbidity Survey, di mana kita melihat ada peningkatan daripada kesedaran rakyat Malaysia untuk buat saringan. Jadi kita dapat lihat juga kesedaran rakyat meningkat dan dengan adanya kita punya program National Health Training Initiative oleh Kementerian Kesihatan, kita juga dapat rakyat semakin dapat akses kepada pemeriksaan kesihatan dan saringan kesihatan. Okey, ada result. Okey, saya punya result 12377 maksudnya normal. Normal. Okay. Kita target lebih kurang di bawah 120/80. 12377 masih normal, dan 89 sedikit tinggi tapi mungkin sebab panas, mungkin sebab dah berjalan tadi jauh. Tinggi, ya. Doktor nampaknya ini doktor lagi tu masih takut Okey, doktor. Ada anggota kecemasan silakan doktor. Kita ke kaunter ini pula. Doktor. Okey. Mereka yang nak buat saringan ni semua mereka kena puasa dulu disarankan? Okey, boleh puasa. Okey, boleh puasa. Boleh puasa, boleh tak puasa. Okey. Tapi kalau puasa maksudnya lebih accurate lah. Okay, kalau tak puasa, kita tengok dia ada dia punya level yang kita tengok untuk pemeriksaan gula darah. So, siapa nak buat dulu? Ini gula. Okey. Ada lagi masih lagi ini sesi beratur kita kena beratur dulu kat sini. Beratur dulu. Tapi okey, sementara tu kita boleh kongsikan sementara nak tunggu saringan ni. Kita ada meeting ke untuk tak ada. Okey, tak apa. Selepas ni kita akan bersama dengan berapa orang? Ramai kita ada saringan kesihatan selain daripada BMI tadi, tekanan darah, kita ada gula, kolesterol. Betul, kolesterol ni antara yang saringan yang menyeramkan kita sebab tak semestinya anda kurus, kolesterol anda rendah. Okey, terima kasih. Dah ada tempat kosong. Kita akan menyaksikan Fariha on. Happy. Okey. Lulus. Okey, mantap. Terima kasih. Okey, sekarang ni Fariha On akan melakukan saringan darah. Mungkin doktor nak terangkan juga apa antara saringan ini yang akan kita dapat rumuskan daripada keputusan-keputusan saringan ni selalunya. Untuk saringan ini kita tengok saringan gula darah dan saringan kolesterol darah. Untuk gula darah kita, tadi dah puasa ke dah makan ke belum pagi tadi? Minum air je. Minum air je. Air apa tu? Air masak. Air masak, betul. Kalau air kosong, kita target mungkin masih dalam belum makan, belum ada peningkatan gula dalam darah. Kita target di bawah 5.6. So kita tengok berapa hari. Okey, faham. Kalau tak silap saya, alatan ini juga ada di antara mereka yang ada di rumah. Jadi mereka boleh lakukan sendiri juga. Boleh lakukan sendiri di rumah. Okey, tu dia bacaan sedang dilakukan. Tinggi sikit tu 5.7. Sepatutnya berapa? Di bawah 5.6. 5.6 untuk puasa untuk puasa. Kalau dah makan kita boleh go paling tinggi 7.8. Ya, saya makan lewat ya. Lepas tu producer juga bagi tahu. Antara faktor Fariha On makan pukul 11 malam tadi. Okey, 5.7. Ini bacaan apa ni kalau mungkin boleh kongsikan? Itu untuk bacaan kolesterol. So sekali. Maknanya sekali ketip tu tadi boleh baca gula, boleh baca kolesterol. Dia ambil daripada kita punya darah di kapilari darah. Jadi dapat 2 meter lah. Ini untuk gula, ini untuk kolesterol. Tapi kolesterol ni dah lebih ni total kolesterol. Jadi kita target juga 5.2. So Fariha tinggi. So kita kalau tinggi apa yang kita perlu lakukan? Kalau ini adalah kita, sebab kita panggil dia sebagai saringan. Jadi untuk saringan ni kita perlu ada pemeriksaan lanjut. So kita akan refer Fariha ke doktor dan klinik kesihatan terdekat untuk dapat pemeriksaan lanjut. Sejauh mana peratusan persamaan yang boleh kita guna pakai terhadap bacaan ini?
Dia tak beza jauh. Tapi yang lebih tepat adalah kita kena ambil darah di kapil. Maksudnya dia ambil dekat sini kan, yang satu botol tu. Okey, lebih tepat. Terima kasih. Okey. Miss G. Miss Rani, kalau mungkin boleh juga dicocok tangan ini untuk melihat. Awak punya kasut Dua-dua je. tinggal sana. Saya tinggal sanalah kasut saya. Dua-dua, saya cuba untuk melihat. Tapi saya tidaklah berpuasa ya, tuan-tuan dan puan-puan tadi. Sementara Saya dah terminum secawan kopi. okey. Baik, ini kita beri sementara Anim sedang lakukan. Doktor okey ke doktor? Dan kita harapkan juga di dalam di bahagian sebelah sana, di bahagian dalam sana Titik, kita ada pemeriksaan untuk para wanita buat saringan pemeriksaan kanser pakar rahim, kalau kata pap smear semua tu kan. Dan juga pemeriksaan kanser payudara. Itu saringan dulu. Dia bukan buat pemeriksaan, dia saring dulu. Nanti bila dapat result sebagainya barulah akan dirujuk kepada pakar. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh kita sebenarnya lah sebagai rakyat Malaysia untuk cakna bagaimana tahap kesihatan, status kesihatan kita. Okey doktor? Bagus. Walaupun dah minum kopi. Oh, 4.7 gula saya. Okey ni. Oh, belum Saya lagi. menunggu. Kolesterol yang mendebarkan ya. Sabar. Okey, maknanya borang ini sangat penting juga untuk kita simpan dan tahu kan. 3.7. Oh. Baguslah untuk Bagus Okey. sangat. sebab dia tidak boleh lebih 5.2 Oh, tak boleh lebih 5.2. Okey, itu yang perlu kita ambil tahu. Okey, terima kasih Miss Rani. Thank you so much. Hello. Kat sini kolesterol sekali lah sama eh? Sama. Okey. Tadi Farah dah beritahu dah bahagian sana pap smear. Dan terima kasih. Dan kita ke depan sikit. Okey. Selepas ni kita akan apa saranan doktor lah kepada orang ramai. Okey, kepada orang ramai, kepada menuntut tuan dan perempuan, saya sarankan untuk segera menjalani pemeriksaan kesihatan kerana Kementerian Kerajaan Malaysia menyediakan perkhidmatan saringan secara percuma melalui National Health Screening Initiative ataupun inisiatif saringan kebangsaan. Saringan ini boleh didapatkan secara percuma di semua klinik kesihatan di seluruh Malaysia. Ya, dan sebenarnya kan saya tahu soalan ni agak klise, tapi kita kena faham yang kadang-kadang ada di antara kita rasa macam bila dah tahu dia akan memberikan sedikit stres lagi kepada kita. Sambil-sambil kita jalan boleh doktor? Boleh ya? Sambil-sambil Boleh. kita beri doktor. Ni takut. Panas. Ya. Nampaknya Dia ada banyak aktiviti juga. Nampaknya jom. soalan saya tergantung tuan-tuan dan puan-puan. Kejap lagi kita minta doktor untuk cerita. Tak apa. Doktor boleh jalan. Doktor boleh jalan. Jom. Jom. Okey, hari ini sebab masih lagi musim cuti sekolah, nampaknya ada anak ada dekat sini. Tadi Ani dah perkenalkan. Maaf ya, terlanggar pula kabel. Yang kita juga kita bawakan macam banyak aktiviti dekat lobi Sri Pentas. Kasut awak mana? Tak apa, hari ini saya cuba untuk mengorbankan kaki saya sebab saya tak sempat dah nak pakai boot saya. Minta maaf banyak-banyak. Aktiviti senaman. Jom kita saksikan apa yang menarik di sini. Fizikal selama 150 minit. Wah. Okey, Jabatan Kesihatan amalkan Negeri Selangor ya. cara hidup sihat, bijak menangani stres. Okey, bila dekat sini kita nampak ada satu lembaran besar di sini dengan dadunya. Siapa akan bersama dengan kita di sini? Manalah tahu mungkin ada seorang. Macam mana main dia ni? Meh lah. Tapi Macam mana? kita tak ada mikrofon. Marilah tunjuk. Jom. Macam mana ni? Dia main ni dan ular. Awak lambung. Okey, caranya adalah kita lambung saja. Lambung, kita tengok pergi mana. Op. Satu. Oh. Okey. Jadi contohnya kalau kita naik tangga ni, tahniah, tiada tempat pembiakan nyamuk di kawasan rumah. Lah, satu juga. Okey. Lagi sekali. 4. Baik, Okey. ini aktiviti yang dibawa Alright, lah. ini antara aktiviti yang diadakan di sini lah. Di pentas. Ini apa Terima antaranya? kasih. Tripolin. Sesiapa sahaja boleh lah. Okey, rasa-rasa macam kalau mungkin warga-warga Media Prima yang kurang cergas ya pada hari ini, bolehlah kita main. Kita main dulu baru kita masuk ke pejabat. Hari ini berapa aktiviti? Hari ini Lagi? ada berapa aktiviti yang silakan. boleh kita lakukan? 1, 2, 3, 4,
dapat 5. 5 aktiviti. 5 aktiviti. Encik nak pegang sendiri? Okey, boleh. Pegang. Ini untuk saringan fizikal Betul. Betul. Berapa lama kena buat? Ikut dia punya repetition lah. Tapi tak lama pun. Okey. Baik. okey. Memang panas hari ini. Panas Memang hari. cuaca panas, doktor. Kita tak boleh salahkan. Memang cuaca panas. Daripada dalam panas, luar pun panas. Ya. Apa pun, terima kasih diucapkan kepada Dr. Fikri ya, di atas penerangan. Dan seperti biasalah, kita kalau boleh buatlah pemeriksaan. Dan terima kasih juga kepada seluruh warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia yang bersama dengan kami hari ini ya. Okey. Dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Okey, kita nak rehat seketika, betul? Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Malaysia hari ini.